Belum. Nanti tak ada. Itu dia tak payah ni, tak apa. Cepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ni untuk apa nama majlisnya? Majlis pertama bagi daurah daurah khas marhaban ya Ramadan. Ini kitab yang kita akan gunakan untuk mengulang kaji hal ehwal berkaitan dengan bulan mula Ramadan Al-Mubarak. Jadi dalam bulan Ramadan tu ada pelbagai perkara. Jadi insya-Allah sebagai persediaan awal kita akan mengulang kaji perkara-perkara tersebut dengan menggunakan kitab. Nama kitab ni Marhaban Ya Ramadan. Hafal ni nama kitab ni, Marhaban Ya Ramadan. Untuk majlis pertama tu pakai cantik-cantik sikit. InsyaAllah. Ke t-shirt pula. Astagfirullah. Lupa saya orang pertama. Ingat semalam. Jadi kitab yang kita akan gunakan, saya jawab salam dulu pada yang dah bagi salam di bahagian komen Facebook ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Puan Siti Hajar. Puan Siti Hajar lagi. Puan Siti Mawa. Banyak Siti. Puan Nursyah. Puan Nur Hayati. Ahlan wa sahlan. Jadi kitab kita, nama kitab kita Marhaban Ya Ramadan. Marhaban Ya Ramadan. Berapa? Okay, 30 kan? 30. Harganya 30. Jadi kalau ada yang nak boleh kontak Ustaz Fahmi. Yang mana sepanjang daurah ni kita akan guna kitab ni lah. Kita akan baca, kalau Allah Ta'ala bagi panjang umur, bagi keberkatan masa, kita akan khatamkan lah. Tarikhnya daripada mula hari ni sampai khatam. Kalau masuk Ramadan lah. Gitu. Di sebelah siang pukul 10 sampai pukul 11. Tengok kepada Ustaz tu punya fana'. Kalau dia nak habis lambat, dia habis lambat. Macam tu. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab salam lagi, orang bagi salam. Puan Kamisah dengan Tuan Ahmad Salihin, insya-Allah.
Okey. Jadi kitab kita nama kitab Marhaban Ya Ramadan. Pengarang kitab kita adalah Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alai wal Husaini, daripada susur galur kelahiran anak cicit Rasulullah SAW, Ahlul Bait, tinggal di Madinah. Beliau karang kitab ini hasil daripada pengajian bersama dengan Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ba'alawi. Ini ulama besar ni. Ini ulama besar di tanah Hijaz. Duduk di Madinah juga. Jadi kalau berkesempatan pergi umrah, kadang-kadang ada mutawif kita tu yang rajin, macam Ustaz Salahuddin akan bawa lah. Jumpa Syed Muhammad Amin, jumpa Habib Zain. Jadi sunnah kalau pergi umrah, selain daripada menunaikan ibadah umrah, ziarah Rasulullah, kita juga akan ziarah ulama. Sebab kehidupan kita ni tak boleh keluar daripada ulama. Jadi ulama tu tunjang kehidupan. Jadi cara kita ingin mendekatkan diri dengan ulama adalah berziarah. Jadi sebelum berziarah, kita kenal dulu dengan karangannya, dengan penulisannya. Jadi ini dua orang ulama besar lah. Habib Muhammad muda lagi, senyawa 40-an. Kalau Habib Zain dah berusia lah. Kedua-duanya adalah orang Indonesia, asal Indonesia, tapi menetap di Mekah, di Madinah. Lama dah membesar di sana. Okey, kemudian nama kitab dan nama pengarang kena ingat lah. Ini tanda kita mengaji, belajar. Kita tak ambil ilmu kita petik daripada awan, tak ada. Kita belajar, kita ambil ilmu memang daripada kitab ulama kita yang kita percaya keilmuannya. Jadi tanda kita bersungguh ataupun kita menghargai nilai ilmu tu, kita menghargai sumber. Tak padan lah kalau kata pernah dulu belajar, tak padan. Belajar tu kena sebut, saya pernah baca kitab ni, nama kitab, kena macam tu. Penuntut ilmu tu tanda kesungguhan dia macam tu. Sebab menuntut ilmu ni, kalau mati dalam jalan sebagai penuntut ilmu, insyaAllah baik. Sebab tu ulama dulu dah diangkat jadi guru, dah jadi syekh pun, dia tak kata dia syekh, dia cakap dia penuntut ilmu. Sebab ganjaran penuntut ilmu tu memang zahir, jelas. Jadi memang tak nak lepas title saya penuntut ilmu. Dia syekh tu, dia jemput bagi talk, bagi tazkirah dengan beberapa syekh-syekh lain. Habis je dia bagi tazkirah, dia pun turun pentas tu, duduk kat bawah. Apa nama syekh tu? Syekh Muhammad Hashimi, ulama Syria. Turun bawah, murid dia tengok, syekh buat apa kat bawah? Dia keluarkan pensel dengan dia punya kertas, catat apa yang syekh tu kat atas tu juga kan. Murid dia tanya kenapa duduk bawah kan? Dia cakap kenapa tak boleh kan? Kenapa tak boleh? Syekh kan syekh, kena duduk atas pentas. Saya dah jadi syekh tadi, dah bagi ucapan. Sekarang saya jadi pelajar, nak ambil manfaat daripada syekh kat atas tu. Jadi mesti ulama tunjukkan kita yang bernilai adalah tentang mengambil manfaat, lebih besar daripada memberi manfaat. Gitu. Jadi tawaduk lah. Itu. Jadi kita menghargai nilai. Allah Ta'ala yang pilih kita untuk jadi penuntut ilmu. Ada orang bercita-cita tak dapat kan. Tapi ada orang tak bercita-cita sampai dekat majlis ilmu, tak cadang pun nak jadi penuntut ilmu, tiba-tiba ada kat majlis ilmu. Tu Allah Ta'ala pilih. Keinginan kita tak akan bagi kesan pun kalau tak bertemu dengan takdir tu. Jadi takdir tu pilihan Allah. Jadi bila Allah Ta'ala pilih, maka itu yang terbaik. Tambah-tambah pula ketika kita tak berniat dan kita dapat. Itu yang solid, pilihan Allah. Pilihan Allah. Jadi kalau begitu, Allah Ta'ala pilih duduk di majlis ilmu, maksudnya memang nilai kita sebagai penuntut ilmu tu lebih bermanfaat bagi kita. Faham ke cakap? Itu nilai.
Ulama dah tua pun mati dalam keadaan mengaji. Apa manfaat dia? Antaranya keluar dari rumah, Nabi sebut apa sahaja yang dia lintas sampai kepada majlis tu, dalam on the way nak sampai kepada majlis tu, semua batu, pokok, binatang, burung, ikan di laut, malaikat, semua doakan keampunan dan rahmat bagi penuntut ilmu. Jadi kalau mati dalam menuntut ilmu, insya-Allah baik. InsyaAllah baik. Sebab tujuan dia baik. Boleh? Mukadimah tu biasanya macam itulah. Marhaban Ramadan. Apa? Marhaban ya Ramadan. Senang tu. Marhaban tu maksudnya selamat datang. Ya tu wahai. Ramadan tu Ramadan lah. Ni kita baca kitab ni niat dia untuk menambah pengetahuan tentang Ramadan dan kandungan Ramadan tu. Okey. Okey dah tu. Hari okey. Sebelah ni muka surat, tak tahu muka surat sama ke tak, muka surat 3. Maksudnya bukunya lain sikit. Macam buku cetakan lama ni cetakan baru. Doa ketika akan memulai majlis taklim. Ada tu? Kau tunggu muka surat 2. Saya muka surat 3. Okey, nanti kena betul lah tu. Jadi kita baca doa dulu. Sebab masa saya mengaji kitab ni dengan Ustaz Salahuddin yang kenal kan ni, bawa kitab ni. Jadi Ustaz Salahuddin hafizallahu taala, sebelum baca kitab ni dia baca doa dulu. Jadi kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi 'ilmika aw qad kana. Uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wad du'a'i ilal huda wad dilalati ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaih ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur 'alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim. Iftah alaina fathan qariba wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi waf'al kadzalika bi ahbabi abadan warzuqna kamal futuhil 'arifin wal fiqh fid din ma'a kamalil ikhlasi wa sidqi wal yaqin wal 'afiyah wal ghina wan nasri wal hifz wan naf'i wal intifa' wa khairatid darain wa 'ulumil awwalin wal akhirin. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kita nak terjemah jugalah doa ni. Doa ketika akan memulai majlis taklim. Jadi kalau daripada tajuk ni jelas, doa ni kita baca sebelum kita mula belajar. Sebelum mula belajar.
Kemudian doa ni disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ni mertua kepada Habib Zain. Mertua kepada Habib Zain. Jadi Habib Muhammad Amin ambil daripada Habib Zain ambil daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ni semua ulama-ulama ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dibaca doa ni, Ustaz Salahuddin kata kat sini, jangan tinggal doa ini, kerana ia ternyata mujarab dalam menjadi asbab mendapat kefahaman, dan kefahaman yang dikehendaki adalah kefahaman yang benar. Masya-Allah. Insya-Allah baca doa ni akan diberi faham, dan faham yang kita dapat tu bukan faham yang menyebabkan kita bertambah keliru. Ada orang buat faham jadi keliru. Oh faham. Rupanya tak faham. Kita dapat faham yang benar, dan maksud dapat taufik daripada Allah. Jadi terjemahan di sini. Oh masya-Allah, terlupa. Jadi sebelum kita mula ni sepatutnya dihadiahkan dulu Fatihah kepada penulis kitab ini, kepada guru-guru penulis, kepada para ulama, seluruh guru, ibu bapa, keluarga dan umat Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itulah seminggu cuti mengajar dah tak ingat lah. Kenapa kita berdoa sebelum majlis? Sebab kita tahu doa tu maksudnya minta. Minta tu maksudnya tak ada. Sebab tu kita berdoa. Ilmu yang kita nak ni bukan kita punya. Kan? Bila kita tahu bukan kita punya, maksudnya memang kita tak ada. Bila tak ada, maka minta kepada yang ada. Maka yang punya ilmu tu Allah. Maka sebab tu adab sebelum mengaji adalah merendah diri di hadapan Allah. Yang kita ni tak ada apa-apa dan kita berharap agar diberi apa-apa tu. Tu. Jadi jalan sebelum mendapatkan sesuatu adalah meminta perkara tu. Sebab tu dia doa. Jadi termasuklah ilmu. Ilmu. Sebab ilmu tu milik mutlak Allah. Milik mutlak daripada Allah Ta'ala. Kita jangan rasa kita yang usaha lalu dapat kerana kelayakan. Tak. Kita mula dah kosong kot. Lahir daripada perut ibu, tahu menangis je. Menangis tu pun Allah Ta'ala yang ajar. Fitrah. Jadi kita membesar. Takkanlah kita usaha yang dapat. Kalau kita punya daripada awal, kita lahir terus bijak. Tapi kita lahir dengan kosong. Maksudnya kita ni diberi. Macam baby lahir tu, badan tu kecil kan. Kemudian dia membesar, badan dia jadi besar. Ayah dia yang bagi makan tu. Kan? Jadi dia besar. Samalah nilai kalau nak faham dengan ilmu macam tu. Allah Ta'ala yang bagi kita ilmu. Jadi adab dia mengaji ni mula dengan tak tahu. Bila mula dengan tak tahu ataupun mula dengan kosong, walaupun dah berkali-kali mengaji, kalau kita mula dengan kosong, setiap kali mula belajar, kita tak akan bosan dengan ilmu yang kita nak dengar tu. Oh, ini satu kali dengar ni. Itu orang yang Allah Ta'ala tak bagi dia manfaat daripada apa yang dia dengar. Jadi orang tu nanti kalau dia belajar ilmu bertambah, amal tak banyak. Sebab dia tak menghargai ilmu tu daripada Tuhan yang memberi. Faham tak? Pusing-pusing. Jadi ilmu tu adab dia mula kosong. Sebab tu seronok mengaji tu kerana diberi. Oh, dapat faham. Kan seronok nak faham tu. Itu seronok mengaji tu. Seronok mengaji tu kerana diberi. Bukan seronok mengaji kerana nak dipuji. Oh, bahaya tu. Bahaya. Lupa yang asalnya dia tu tak tahu. Wa'alaikumsalam. Okey, panjang ni. Jadi itu sebab tu ada adab doa. Kalau perasan doa dekat dalam ni panjangnya masya-Allah. Banyak. Kita kalau boleh baca yang pendek-pendek je. Nabi Habib Muhammad ni nak ajar kita. Yang penting dalam mengaji adalah minta pada Allah sebanyak-banyaknya. Sebab boleh jadi ilmu yang kita nak dapat tu bukan ketika majlis tu, tapi lepas majlis tu.
Jadi minta banyak dulu sebelum belajar banyak. Boleh jadi kalaupun kita tak sempat belajar banyak, Allah Ta'ala bagi banyak. Sebab kita minta banyak. Faham tak? Banyak sangat ulang banyak-banyak ni. Banyak. Maksudnya, ketika kita tak ada ilmu, yang paling penting adalah minta dulu. Dan minta, biar minta banyak. Jadi banyak doa ni, panjang. Yang saya nak masukkan, kenapa doa ni panjang? Kan kepenting kita faham mengaji dulu. Daripada berdoa yang panjang ni. Ni Habib ni nak bagi tahu. Doa panjang dulu. Baru belajar panjang. Kalau tak sempat belajar panjang, kita dah berdoa panjang, nanti Allah Ta'ala bagi juga akhirnya. Faham tak cakap? Kita dapat ilmu, bukan kerana effort. Asbab saja effort tu. Kalau kita bersungguh, kalau Allah Ta'ala tak bagi. Jadi kita dapat ilmu solid kurniaan. Faham tak? Kita dapat ilmu solid kurniaan. Mutlak. Allah Ta'ala bagi. Cumanya Allah Ta'ala jadikan asbab dapat ilmu melalui mengaji. Tapi ada orang Allah Ta'ala jadikan dia tempoh mengajinya pendek, tapi ilmunya, kefahamannya Masya Allah panjang. Kenapa ada orang begitu? Kerana dia tahu ilmu tu daripada Allah. Maka dia minta sebelum dia mengaji tu, dia minta sebanyak-banyaknya. Jadi maksudnya ilmu ni bermula dengan adab kepada Tuhan yang bagi. Kalau kita faham Allah yang bagi, maka kita tak akan mendesak orang untuk bagi tahu kita sebelum tiba masanya. Faham tak? Ada orang tak sabar-sabar masuk majlis ilmu. Cepatlah pergi kontennya ni. Panjang sangat mukadimah ni. Ada orang begitu. Sebab dia merasakan dia dapat daripada mendengar. Tak. Dia dapat daripada kurniaan. Asbabnya mendengar. Sebab Allah Ta'ala memang jadikan nak dapat ilmu banyak, kena mengaji banyak. Itu perjalanan asbab. Tapi ada orang yang mengaji banyak, dapat sikit. Dan orang mengaji sikit, faham banyak. Apa yang menyebabkan jadi begitu? Kurniaan. Jadi, yang terbaik dalam mengaji ilmu lah, minta banyak kepada Allah. Minta banyak ilmu kepada Allah dan mengaji banyak. Tanda jujur kita nak banyak, kita minta banyak dan kita usaha jadi nak dapat banyak. Tanda orang betul-betul jujur nak jadi kaya, dia memang tengok seluruh aspek kehidupan tu ruang jadi kaya, cara dia pandang. Dan dia memang usaha kuat-kuat untuk jadi kaya. Tu jujur jadi kaya. Sama macam jujur nak pandai. Betul-betul faham ilmu ni minta kepada Allah, minta banyak, kemudian mengaji banyak. Faham tak cakap? Jadi sebab tu doanya panjang. Dia ajar pada murid tu hakikat ilmu ni kurniaan. Sabar. Mengaji ni kena sabar. Ada orang baca kitab terus nak cakap pandai kan. Tak sabar-sabar nak habis kitab ni nak jadi pandai. Tak dapat. Kalau dapat tak manfaat. Boleh. Sebab tu kena minta. Jadi melazimi doa sebelum mengaji. Doa ni ulama baca sebelum mengaji, lepas mengaji. Perjalanannya perjalanan sabar. Itu ilmu. Okey. Jadi sebab tu kena baca doa. Dan ulama kata doa ni juga pengikat ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kalau kita ada ilmu yang menyebabkan ilmu kita tak hilang adalah doa. Jadi dah habis baca buku kena berdoa. Supaya ilmu tu diikat dengan doa tu. Sebab tu manfaat doa ni sangat besar. Kat mana nak ambilnya? Nak ambil di terjemah satu. Tak apalah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin. Ya Allah, inni sesungguhnya aku uqaddimu, berdiri mempersembahkan di hadapan Kau ya Allah. Berdiri di hadapan-Mu ya Allah. Kulli nafasin, pada setiap detik. Nafas tu nafas. Lamhatin tu detik. Lahzatin, lahzah tu detik juga, lebih kurang sama. Khatratin,
tempoh, lintasan, tarfatin, kerdipan. Tu nak beritahu setiap detik, saat, minit yang halus-halus tu, yatrifu biha ahlus samad. Yatrifu tu yang berkedip. Berkedip. Dengannya, tu balik pada kedipan tu lah. Ahlus samawati wa ahlul ard. Penduduk langit dan bumi. Wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu, huwa kainun, yang mana ianya berlaku, fi ilmika, dalam ilmumu secara berterusan, au qad kana, ataupun yang telah berlalu. Uqaddimu ilaika, aku persembahkan di hadapanmu ya Allah. Bermunajat lah ni. Dalam semua itu, lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Ini adab kepada Allah dalam meminta sesuatu. Syukur dulu apa yang ada. Itu adab. Ya Allah, terima kasih bagi umur panjang. Ya Allah, terima kasih bagi banyak harta. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, nak sikit lagi ya Allah. Itu adab. Adab ni ulama tekankan dalam pendidikan anak-anak macam tu kan. Ayah nak mainan. Ayah tu kena cakap kan, syukur dulu apa yang dah ada. Cakap terima kasih dulu apa yang dah dapat. Nanti ayah tambah yang lain. Itu dia ajar tu. Supaya manusia tahu apa yang ada itu sebenarnya yang manfaat. Apa yang belum ada itu maksudnya belum bersedia terima manfaat. Sebab orang selalu tak sabar-sabar nak ada yang belum ada tu. Tapi bila ada yang diharapkan tu, nanti rosak dia. Kan? Dulu handphone, TV kecil kat rumah, bila TV kecil selalu pergi masjid. Bila ada TV besar dah tak tahu lah, channel banyak sangat nak pilih ni. Udah tak pergi masjid. Jadi maksudnya apa? Ada benda yang dia cita-cita yang belum Allah Ta'ala bagi, sebenarnya itu belum bersedia untuk dia terima. Tapi dia tak sabar-sabar nak. Jadi Allah Ta'ala kabulkan permintaan dia, tapi dalam keadaan mudaratkan diri dia. Itu wa'alaikumsalam, dia takut. Sebab tu sabar. Jadi cara sabar, syukur dulu apa yang dah ada. Alhamdulillah. Ya Allah, dengan semua yang kau dah bagi, nafas, detik, waktu, saat, nikmat segala tu, aku ucap Alhamdulillah, terima kasih Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian dilafazkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ini selawat lah ni. Wa ala alihi fi kulli lahzatin abada. Ya Allah, rahmatilah. Salli tu maksudnya rahmatilah. Wa sallim, dan sejahterakanlah ke atas Sayyidina Muhammad dan ahli keluarganya. Wa ala alihi fi, pada kulli, setiap lahzah. Lahzah tadi apa? Detik. Pada setiap detik, abadan, selama-lamanya. Tu. Kalau kita doakan sejahteraan untuk Nabi Muhammad sentiasa, rahmat itu akan dapat pada kita juga sentiasa. Itu Allah Ta'ala balas. Siapa doakan untuk kekasih Allah, maka Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang itu. Sebab tu doa selepas azan jangan tinggal. Sebab doa selepas azan minta Nabi masuk syurga, bukan, minta Nabi ditempatkan di dalam syurga yang paling tinggi. Jadi balasannya kita dapat syurga itu juga. Macam tu. Kemudian adada ni'amillah wa afdalih. Adada tu sebanyak. Adada. Sebanyak ni'am, nikmat-nikmat Allah, wa ifdal. Ifdal ni maksud limpahan. Ni'am dengan ifdal tu samalah. Nikmat dan limpahan. Ini antara apa? Selawat murah rezeki ni. Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, atina, berilah kepada kami ni, min ladunka, dari sisimu rahmat. Sebelum nak minta apa-apa, minta rahmat dulu. Sebab rahmat ni punca kebaikan seluruhnya. Kita jangan sangka apa yang kita nak tu baik. Jadi itu yang merosakkan. Tapi kalau apa yang kita nak tu Allah Ta'ala datangkan dengan rahmat, insya-Allah baik. Jadi minta rahmat dulu, minta rahmat. Wa'allimna, ni yang pentingnya ni. Untuk tajuk ni, wa'allimna, dan ajarkanlah kami ya Allah, min ladunka, daripada sisimu, ilman, ilmu. Subhanakala, ini munajat malaikat kan, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami ni tidak ada ilmu. La, tidak ada, ilmu lana, bagi kami. Kami tak ada ilmu. Illa ma'allamtana, illa, kecuali apa yang kau ajar kepada kami. Doa ni dibaca sebelum ngaji untuk ingatkan kita apa pun yang kita dapat itu semua kurniaan Allah. Dan untuk ingatkan kita apa yang kita tak ada, minta pada dia. Jangan baca saja.
doa ni memang ada manfaat kalau baca saja, ada. Tapi dia akan lebih bermanfaat kalau baca dengan faham. Orang ulama sebut, kalau dia faham kelebihan Fatihah, dia tak perlu doa yang lain. Sebab kunci Fatihah tu, 7 ayat tu, itu semua rahsia kehidupan. Orang takkan takut miskin sebab dia ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dia baca saja, macam mana dia nak faham? Alhamdulillah, terima kasih Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca saja dia tak faham. Maka dia takut miskin tu tak lepas daripada hati dia tu. Cemburu dengan orang tak habis. Dengki dengan orang tak habis. Itu sebab tak faham Fatihah. Kalau faham tak hayati pula. Itu masalah manusia tu. Tapi Allah Ta'ala maha kasih lah. Nabi maha lembut. Jadi dia ajar selain daripada Fatihah doa lain. Supaya kita ni mesra dengan Allah Ta'ala. Jadi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak ada ilmu ya Allah kecuali apa yang kau ajar pada kami. Innaka anta, sesungguhnya engkau alimul hakim, yang maha alim lagi maha bijaksana. Alim pandai lah. Bijak maha alim ni maha mengetahui. Hakim maha bijaksana. Ada beza dua tu. Maha mengetahui dengan maha bijaksana. Ya Allah Ta'ala ni keilmuannya tu luar biasa. Tak didahului dengan bodoh, tak ada. Tuhan tak begitu. Tak didahului dengan tidak tahu. Ya Allah, kau tak tahu betapa beratnya ujian yang kau bagi kepada aku, ya Allah. Tu tak ada adab lah dengan Tuhan kan. Dia yang bagi, takkan dia tak tahu. Tapi kita tak menghayati alim tu. Jadi jangan kata Allah Ta'ala tak tahu. Bahaya. Dan Allah Ta'ala hakim. Hakim maksud bijaksana. Bijaksana maksudnya kadang-kadang kita nampak perbuatan apa yang Allah Ta'ala bagi ujian pada kita tu nampak buruk. Tapi sebenarnya itu hikmah. Itu hakim. Kenapa kau uji aku macam ni ya Allah? Itu kita tak faham Allah Ta'ala maha hakim. Dia uji tentu dia faham kenapa. Parent saja, kalau dia tak nak bagi anak makan gula-gula, itu untuk kesihatan anak. Faham tu. Anak nampak apalah ayah aku ni tak bagi makan gula-gula kan. Gula-gula sedap kot. Dia tak menghayati kesedapan gula-gula. Isteri tak nak bagi suami dia minum teh tarik banyak sangat kan. Nanti sakit. Suami tu memberontak macam anak kecil lah tu. Oh, tak bagi. Kenapa tak bagi? Sebab hikmah. Tapi orang yang kalau tak faham hikmah, nampak semua buruk tu buruk. Tu macam anak-anak. Boleh. Innaka antal alimul hakim. Itu doa pembuka, mukaddimah pada doa ni. Boleh dibaca bila-bila lah. Kemudian ni doa yang kadang ulama baca, saran yang kita baca di sini. Ni doa ni diulang di awal. Kalau biasa masuk pengajian mana-mana, kalau ustaz-ustaz ada baca doa ni. Seringkas-ringkasnya di sinilah. Ni doa ni. Ditulis ni. Ni doa doa belajar dan doa mengajar. Ni guru-guru kubak ni wajib hafal ni. Nanti nak buat exam. Wajib hafal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mula dengan bismillah. Padahal dah baca bismillah kat atas. Sebelum tu dah baca dah. Ni baca sekali. Sebab maksud bismillah tu permulaan. Permulaan yang berterusan. Jadi bismillah tu baca bila-bila pun tak kisah. Jangan kata bismillah, nak mula balik ke doa ni kan. Kita baca bismillah. Ini ulama ajar bismillah dibaca di awal doa. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebut nawaitu. Sahaja aku. Kita nawaitu tu belik pada puasa, nawaitu sama Ramadan. Ni nawaitu, sahaja aku. Ta'allum. Ya. Ta'allum maksudnya belajar. Sahaja aku belajar. Dan ta'lim, mengajar. Ini dah package ni. Sahaja aku belajar dan mengajar. Ringkas ni dia bagi tahu sebelum mengajar belajar dulu. Step pertama belajar dulu. Jangan tak sabar-sabar nak jadi cikgu. Nak kiamat ni, orang tak sabar nak jadi cikgu tak pernah jadi murid. Itu memang nak kiamat dah tu. Na'udzubillah. Jadi Syekh ni mulakan nawaitu, saja aku ta'allum, belajar. Ta'allum ni dia guna isim. Kalau kita belajar isim bahasa Arab, isim ni maksud konsisten. Saja aku belajar berterusan. Wa ta'lim, dan barulah nanti mengajar pula. Mengajar ni jangan mengajar benda yang kita tak belajar. Tak boleh. Mengajar mesti daripada benda yang kita belajar. Itu ta'lim tu datang kemudian.
Sebab tu doa ni untuk pelajar dan untuk mengajar. Dan setiap murid yang belajar, dia kena ada cita-cita untuk bagi manfaat pada orang. Itu doa tu Syekh bagi tahu macam tu. Ada cita-cita nak bagi manfaat. Cumanya dia ada step by step lah bila dia layak bagi manfaat tu. Itu nanti ada sampai tempohnya guru dia kata boleh lah. Ni ada bakat ni nak mengajar ni. Boleh. Ni awak ni tengok tak ada bakat dah. Waktu belajar pun pening-pening, nanti peningkan orang pula. Tak payah dululah. Tu ada. Saya dah lama dah belajar ni, 30 tahun. Yelah, tapi pening tak habis-habis lagi. Tunggu dulu. Ada orang macam tu. Jadi, nak mengajar ni memang kena minta endorsement lah. Kena ada cop. Layak. Kalau tak boleh. Dia dah sesat, dia sesatkan orang pula. Na'udzubillah. Sebab tu, doa ni ingatkan kita. Baca doa ni selalu ingat. Nama itu ta'allum wa ta'lim. Bersedia tak kita nak mengajar ilmu? Kalau bersedia, neraca ukur dia kita pernah belajar. Kan? Okay. Kemudian wa tazakkur wa tazkir. Tazakkur tu maksudnya mengambil peringatan. Mengingatkan diri kita. Itu maksud tazakkur. Mengingat. Tazkirah kan. Nak ingatkan diri kita. Wat tazkir. Tazkir tu nak bagi peringatan pada orang pula. Dia bila belajar tu, dia ada niat nak sampaikan. Saya hari ni dengar kata-kata yang menginsafkan diri lah. InsyaAllah lah nak kongsi lah pada orang lain. Kan? Cuma ada adab ulama' dululah. Ulama' dulu, kalau adabnya, orang tu, habis mengajar, saya nak minta izin sampaikan apa yang Ustaz sampaikan pada hari ni pada orang lain, pada keluarga saya. Itu adab. Adab tu datang dengan barakah. Ustaz tu kata boleh sampaikan insya-Allah. Insya-Allah baik. Sebab dia ada adab. Adab ni datang dengan barakah. Nampak macam remeh lah kan. Sebab Nabi mewariskan faham yang datang diiringi dengan keberkatan daripada Allah Ta'ala tu. Bukan faham tu, barakah tu. Kita bukan nak faham lah, tak nak buat apa-apa. Kita nak faham dan buat. Apa yang memperkuatkan faham kita tu? Barakah tu. Barakah tu datang daripada mana? Datang daripada mulut guru, yang dia ambil daripada mulut guru dia, yang dia ambil daripada mulut guru dia, sampai murid yang nak buat tu jadi ringan. Kadang-kadang ada masalah, faham tak boleh buat. Tak boleh buat, mungkin kekurangan salah adab lah, ada salah adab ke. Tu boleh. Kemudian wan naf'a. Naf'a tu maksudnya mengambil manfaat. Wal intifa' memberi manfaat. Manfaat ni ada manfaat ilmu, ada manfaat akhlak. Masuk kelas tu, selain dapat faham ilmu, dia dapat faham akhlak. Macam ni rupanya bila bercakap guna bahasa ini. Sebab tu majlis kita banyak kali ulang, ilmu yang kita nak dapat ni ada dua jenis. Satu ilmu meningkatkan kefahaman akal. Yang kedua ilmu mempertingkatkan kehalusan adab. Ada dua jenis. Kita tak nak akal kita bijak tapi adab kita rosak. Tu masalah paling besar dalam dunia. Orang yang bijak tapi kurang ajar. Masalah paling besar. Sebab tu orang awam pun dah tak hormat orang mengaji, sebab orang mengaji pun bahasa dia kasar kan. Orang yang muflis kat akhirat tu, yang Nabi bagi tahu tu, orang yang banyak amal tapi banyak juga cakap buruk pasal orang lain. Maksudnya apa? Orang tu hilang adab. Dari sudut kebolehan diri dia bagus. Tapi daripada potensi dengan orang lain, itu rosak. Kita tak nak jadi manusia tu sebab muflis. Kita tak nak bijak kita di dunia merosak kita di akhirat. Kita kena pastikan selari antara bijak kita dengan akhlak. Sebelum orang nilai kita nilai diri kita dulu. Sebab diri kita yang nak menjawab dengan Allah. Akhirat tu orang nak dakwa saja kan. Ni buruk. Kita nak jawab. Betul ke itu buruk? Jadi kena jawab sekarang, jangan jawab nanti. Jadi naf'a dekat sini manfaat. Manfaat akhlak dan manfaat akal. Dan manfaat akhlak tu kebanyakannya dia ambil di luar majlis ilmu. Sebab tu orang yang banyak bergaul dengan orang soleh, dengan orang alim di luar majlis, dia dapat manfaat lebih besar daripada kefahaman dalam. Bahkan kefahaman ilmu dia disempurnakan di luar majlis, di luar kelas. Faham tak cakap?
Kita dalam kelas ustaz tu garangnya Masya Allah. Di luar kelas dia punya lembut dia Masya Allah. Kadang-kadang tengok garang dalam kelas tu, balik rumah kena marah dengan isteri. Macam mana ni? Rupanya garang dia taklah garang sangat. Garang dia ada makna lain lah. Ada garang kasih sayang ke kan. Kalau dia garang dengan isteri dia, mungkin dia garang dengan murid dia, garang dengan isteri dia. Tapi garang dengan murid, lembut dengan isteri, maksudnya garang dengan murid tu bukan garang. Sekadar tegas saja untuk manfaat murid. Boleh? Itu manfaat. Wal intifa' dan memberi manfaat. Dan memberi manfaat ini juga ada dua. Ada memberi manfaat akal dan ada memberi manfaat ilmu. Ulama sebut, kalau kita tak mampu menyampaikan ilmu akal itu, jangan berhenti menyampaikan ilmu akhlak tu. Mulut kita mungkin tak pandai nak cerita, ini hukumnya begini, ini ceritanya hadis Nabi begini, mungkin tak pandai. Tapi kita boleh tunjuk akhlak yang Nabi ajar yang kita dapat dalam kelas tu. Syekh kita bila bercakap, senyum saja. Bila dengar betul-betul baru. Jadi adab tu kita tunjuk, tak pandai nak cerita. Tapi orang ambil kesan, itu lebih manfaat. Dan orang-orang begini yang banyak dalam syurga. Dia tak sedar itu amal yang dia buat. Ini daripada mana ya Allah? Ni daripada mana ya Allah? Amal saya sikit, ilmu saya tak sebanyak ulama. Tapi berpeluang masuk syurga sebab dia menunjukkan akhlak. Dan kita sebenarnya perlukan orang yang berakhlak lebih daripada orang yang bercakap. Nak jatuh. Orang Facebook ni tanya, apa hal Kemudian wal ifadah. Tadi wan naf'a mengambil manfaat, ifadah ni mengambil faedah. Wal istifadah dan memberi faedah dan mengambil faedah. Istifadah tu memberi faedah, mengambil faedah. Maksudnya saling macam tadilah, belajar, mengajar, ingat, mengingat. Kemudian ambil manfaat, menyampaikan manfaat, ambil faedah, menyampaikan faedah. Kemudian wal hassa tu maksudnya menggalakkan, dan saya juga berniat untuk menggalakkan, mengambil galakan, mengambil semangat belajar ni ataupun buat empat-empat ni untuk apa? Untuk memberi semangat pada diri saya dan mungkin orang lain di atas tamassuk. Tamassuk tu maksud pegang, genggam bi kitabillahil aziz, dengan kitab Allah. Maksud genggam kitab Allah, pegang mushaf tu genggam ke? Tak, maksudnya pegang konten dia, kandungan tu. Maksud tujuan kita belajar in the end memang untuk pergi kepada memahami makna Quran. Tapi bukan sekadar memahami, kita genggam dalam kehidupan, maksud kita buat. Kita tak nak pandai baca tapi akhlak tak ada, boleh sembang saja, itu rosaklah nanti. Waktu zaman kita ni orang pandai baca Quran tapi orang masih lagi tak puas hati dengan orang pandai baca Quran. Sebab mulut dia jahat. Na'udzubillah. Wa sunnati rasulih, dan selain baca Quran, sunnah Rasulullah. Jadi dalam kehidupan kita tak boleh keluar daripada dua. Hadis, Quran dan hadis. Yang ada Quran dan hadis ni, ada yang bawa dia, ulama'. Jadi ulama' ni pengikat dua ni. Jadi kita nak ambil dua ni, jangan direct. Kena ambil daripada ta'lum dan ta'lim tadi. Ambil daripada guru. Kita tak mampu. Kita tak pernah baca buku yang terlalu dalam maknanya. Tiba-tiba kita baca, kita rasa kita faham, tu rosak lah kan. Jadi kita perlukan ada orang yang ringkaskan, fahamkan. Itu ulama' lah. Jadi Quran ni terlalu eksklusif istilah dia. Terlalu tinggi untuk difaham oleh orang yang rendah. Kami ngaji lama pun 15-20 tahun pun still lagi ini maknanya apa kan. Dia maksud Quran tu terlalu tinggi. Quran tu jiwa Nabi kan. Quran tu jiwa Nabi Muhammad. Jiwa Nabi ni mana sama dengan jiwa orang biasa. Jadi kalau Quran tu jiwa Nabi, kita nak faham jiwa Nabi itu terlalu rendah kita. Jadi kita perlukan ada bridge. Dan itu ulama'. Sebab tu dalam kehidupan kita tak boleh keluar daripada ulama', tak boleh. Kita rasa kita boleh independen urus kehidupan kita sendiri, tak. Kita yang akan rosakkan kehidupan kita. Jadi kita perlukan panduan nasihat ulama'. Wa sunnati rasulih, dan sunnah Rasulullah. Kemudian apa lagi kita niat? Kita niat doa ilal huda. Doa tu maksudnya mengajak.
Doa ada dua, satu doa makna minta, satu doa maksud mengajak. Dan kita nak niatkan apa yang kita dapat daripada belajar, mengajar, mengingat, bagi ingat, manfaat apa semua tu untuk ajak kepada huda. Huda tu maksud kebaikan. Maksudnya apa? Kita nak jadi asbab kebaikan. Setelah kita dapat kebaikan, kita nak jadi asbab kebaikan. Kita kena minta kepada Allah banyak kebaikan. Dan kita nak diri kita dijadikan asbab kebaikan, kerana itu akan jadi kebaikan kita double. Faham tak? Kita sedekah satu kebaikan. Tapi kalau kita sedekah dan mengajak orang lain sedekah, orang yang sedekah tu akan, orang tu sedekah, kalau sedekah ikut nasihat kita, dia sedekah kita dapat juga pahala tu. Kita belajar untuk mengajar, dan setelah kita mengajar, orang tu faham dan orang tu beramal. Dia buat, kita dapat. Jadi kita kena niat wa du'a ilal huda, nak jadi asbab kebaikan. Asbab kebaikan maksudnya asbab kepada kebaikan orang lain. Kalau dia tak dapat kebaikan tu, masih lagi kebaikan tu ada pada kita. Faham tak? Kita bukan nak tengok orang lain soleh. Sebab urusan orang lain soleh tak soleh tu urusan Allah. Tapi kalau dia jadi soleh kerana diri kita, kita sangat berbangga. Bukan kerana kebaikan kita, kerana Allah Ta'ala pilih kita. Dia soleh ke dia tak soleh, tu hal dia dengan Allah. Itu pilihan Allah. Tapi kalau dia soleh kerana kita, kita sangat berbangga. Terima kasih Allah sebab pilih saya jadi asbab tu. Tapi kalau dia tak soleh dengan ajakan kita, kita tak kecewa. Tak kecewa sebab itu urusan Allah. Yang penting kita dapat kebaikan. Sebab tu orang bagi nasihat. Kalau dia bagi nasihat kerana kasih sayang, dia dapat dua manfaat. Satu manfaat cakap yang baik. Satu manfaat untuk orang tu jadi baik. Tapi kalau orang tu tak jadi baik, dia mesti lagi dapat manfaat. Dia telah bercakap benda yang baik. Sebab tu Syekh saya sebut, ada ungkapan dia, ayat dia luar biasa lah. Kita faham mula-mula macam pening kat. Kalau orang yang terima nasihat, kalau orang yang kita bagi nasihat tu tak terima nasihat, saya harap dia tak terima nasihat sampai bila-bila. Kenapa pula? Supaya saya boleh dapat pahala sampai bila-bila daripada memberi nasihat. Faham tak? Kalau dia tak terima nasihat, jadi itu peluang saya beramal memberi nasihat. Dia tak terima nasihat, tapi saya dapat pahala. Yang itu bonus tu. Jadi urusan dia terima nasihat ke tak, itu urusan terbukanya dia dengan Allah. Tapi saya dapat pahala. Itu maksudnya, jangan campur urusan kesolehan orang lain. Itu urusan Allah. Tapi kita bercita-cita dia baik. Faham tak? Faham. Jadi kalau ada, sebab tu nikmat seorang guru adalah adanya murid. Orang-orang lemah. Ini bukan merendahkan murid. Murid dengan kemuliaan dia. Murid tu berbahagia dengan pilihan Allah. Ramai-ramai orang dia jadi murid. Murid tu istilahnya apa? Murid tu maksudnya orang yang berkehendak. Kalau dia nak kepada ilmu, maksudnya dia nak ke muridul ilmi. Dia penuntut, orang yang berkehendak kepada ilmu. Maksud dia berkehendak kepada kemuliaan. Mana boleh rendahkan murid? Sebab dia nak kepada benda yang bagus, maka kedudukan dia tinggi. Faham tak? Jadi murid tu, bila dia masuk saja dalam gelanggang ilmu, dia mulia. Dia mulia. Selemah apa pun dia tak boleh dihina, sebab Allah Ta'ala dah pilih dia duduk di tempat mulia. Kita duduk dalam kalangan orang soleh, kita yakin kita bukan soleh pun. Dengan solat yang belum khusyuk, dengan amal yang tak banyak. Tapi Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam kalangan orang soleh. Kena gembira. Tapi bukan berbangga. Terima kasih Allah. Dalam kelemahan saya, kau pilih saya duduk kat sini. Tak boleh pandang orang lain hina sebab kita duduk kumpulan mulia. Sebab kita bukan mulia kerana kelayakan. Kita mulia kerana pilihan. Sama murid. Tak boleh hina. Dia rendah kerana belum dibagi ilmu. Tapi dah jadi ilmu, mungkin jadi lebih alim daripada kita. Jadi seorang guru, kebahagiaan dia lah ada murid. Kenapa? Sebab adanya orang yang akan ambil manfaat daripada dia. Kenapa? Kerana di situlah ruang pahala dia. Kalau dia ada ilmu tak ada murid, di mana ruang dia nak bagi manfaat tu?
Dia ada ilmu yang hanya untuk diri dia saja. Rugilah. Bukan nak kejar murid lah. Jangan pergi kejar murid pula. Ni kai tengok. Sebab murid tu Allah yang hantar. Murid tu murid tu Allah yang hantar. Jangan dituntut. Kalau belum sampai masanya tak akan ada. Orang yang mengejar murid itu ibarat orang yang mengejar followers kan. Mengejar followers, menderita tu. Dah banyak pun tak puas. Akhirnya dia tak dapat manfaat daripada orang yang nak ambil manfaat daripada dia. Orang tu dapat manfaat daripada dia, tapi dia tak dapat manfaat daripada orang tu. Sebab dia lupa orang tu hantaran Allah. Apa hantaran Allah? Allah yang sampaikan. Kenapa dah ramai-ramai orang Allah Ta'ala hantar pada dia untuk dapatkan manfaat, tapi dia lupa. Jadi dia tuntut, belajarlah dengan saya. Awak tak belajar dengan saya, rugi tau. Zaman marketing kan, rugi tau. Orang lain tak macam saya. Fitnah akhir zaman. Allah Ta'ala hantar murid tu untuk dia bagi manfaat, supaya Allah Ta'ala bagi manfaat dia. Tapi dia rasa dia bagi manfaat. Mula hina orang lain pula. Ni tu cikgu tu tak habis belajar tu. Ni cikgu tu masa kelas tu lompat-lompat. Silibus ponting-ponting. Habis kiamat ni. Dia murid banyak, tapi na'udzubillah tempatnya neraka. Sebab pergi kepada ruang salah. Faham tak? Kasar sangat ni Ustaz ni ayat ni. Niat kena betul. Orang yang niat betul masa mengajar, itu kerana niat betul masa belajar. Tapi ujian tu sentiasa ada. Dan niat betul masa belajar pun Allah Ta'ala uji masa mengajar. Allah Ta'ala nak tengok, dengan semua yang aku bagi, ke mana kau halakan hati tu? Jadi kalau kau halakan semua balik kepada aku, kau selamatlah. Jangan sangka hidup ni tak ada ujian. Senang maksudnya selamat ke? Tak, mana ada. Senang maksudnya boleh jadi itu ujian paling besar lagi. Dunia ni saja kaedahnya Abdul Musibah kan, tempat untuk diuji. Kita kata senang tu rehat. Tak. Senang tu boleh jadi Allah Ta'ala tak nak kita pula. Aku bagi kau senang lah kat dunia ni, nanti akhirat aku tak nak kau. Na'udzubillah. Sebab tu ulama takut kalau senang. Maksud senang sampai lupa Allah. Ini ramainya follower saya. Ni. Tengok page Facebook tu kan, 30-40 ribu. Apa yang dia dapat daripada keseronokan dia tengok numbers tu? Fitnah semua. Tuhan bagi ujian, sampaikan manfaat ke tak? Bukan untuk kita bergembira dengan angka tu. Kalau orang ketika sikit pun dah tertipu, ketika banyak lagilah tenggelam. Faham saya tak? Faham? Harap faham lah. Kemudian dilalah. Dilalah tu maksud jadi petunjuk. Alal khair. Kepada kebaikan. Kepada kebaikan. Huda ni kepada petunjuk. Maksudnya apa? Kerohanian. Khair tu kebaikan fizikal. Jadi ilmu ni boleh jadi huda. Kalau ada semangat kita bagi dia ilmu, dapat huda lah tu. Huda tu dapat pengetahuan. Kemudian sebab dia rasa dapat pengetahuan, dia semangat nak mengaji untuk dapat pengetahuan, maka itu khair, perbuatan. Faham? Waktu kita mengajar Quran, dia dapat ilmu baca Quran. Kita kena tanam dalam diri dia supaya sentiasa baca Quran. Itu khair. Jadi kita kena jadi dua-dua. Doa ilal huda, dalalah alal khair. Kalau tak mampu bagi huda, kena bagi khair. Kan? Saya tak mampulah sampaikan ilmu sebab tak habis belajar lagi. Tak apa, jadi sebab kepada kebaikan, ajak mengaji. Kan? Itu semua ladang-ladang pahala. Ibtigha, ini kunci kepada hujung doa semua atas ni. Dia punya ni daripada Nawawi tu penutup dia, ibtigha, semata-mata mengharapkan wajhillah, redha Allah, wa redha wajhillah tu redha lah.
dan redanya, wa qurbihi dan dekat kepadanya, wa sawabihi dan ganjarannya. Subhanahu, maha suci Allah. Ni doa ni kena baca selalu. Ingatkan kita kepada matlamat. Tambah sikit. Tambah lagi. Tengah jam. Weh. Berkerut dah muka depannya. Mengingat kita, semua yang kita lakukan ni hanya satu sahaja tujuan dia. Kerana Allah. Kerana Allah. Kita nak orang lain alim, kita nak orang lain soleh, itu bukan kerana dia dan bukan kerana kita, kerana Allah. Kita gembira tengok dia soleh. Sebab saya lah yang buat dia soleh tu. Dia dulu pandai tu, saya lah yang buat. Itu rosak. Dia dapat manfaat, kita tak dapat manfaat. Ruginya ya Allah. Dia ladang pahala kita sepatutnya. Dia boleh bagi testimoni bagus di hadapan Allah nanti. Ya Allah, saya pandai baca Quran. Dia lah. Tapi bila Allah Ta'ala panggil kita, kenapa kau buat? Susah nak jawab. Kerana saya nak rasa bangga. Itu payahlah. Orang yang tak lurus niat dia, susah nak jawab depan Allah. Kalau dia boleh jawab, saya buat kerana-Mu ya Allah. Kau bohong lah. Aku ada malaikat yang tengok kau buat tu. Bohong juga. Rosak kan? Sebab tu orang tu jadi saksi baik kita, dan dia boleh jadi saksi baik kita, tapi kita rosakkan diri kita sendiri. Akhirnya manusia ni, dia bukan berurusan dengan orang. Dia berurusan dengan diri dia di hadapan Allah melalui orang. Orang saja. Orang datang pada kita buat baik, orang datang pada kita buat buruk, itu semua Allah tengok bagaimana kau interaksi dengan orang tu kepada aku. Jadi kalau orang buat buruk kita, lepaskan saja dia kepada Allah. Kalau orang datang buat baik, kita hargai dia kerana Allah. Itu saja. Jadi tujuan mengaji, bagi manfaat, bagi tazkirah, bagi apa, ajak orang kepada kebaikan, tujuk orang kepada kebaikan, ibtigha'i wajhillahi ta'ala. Redha Allah. Mula-mula baca mungkin lidah saja, tapi kena belajar tanam dalam hati. Kerana-Mu ya Allah. Kerana-Mu ya Allah. Kerana-Mu ya Allah. Sampai kiamat ni, sampai matilah. Tampal kat dinding tu. Buka je print screen ni, kerana-Mu ya Allah. Contoh lah. Sebab tu je matlamat. Mana yang matlamat lain? Itu doa tu baca setiap kali awal kelas. Ni akhir tahun ada exam, kita tengok boleh sambung tak doa ni. Isi tempat kosong. Buat ABC boleh juga ni. Mana satu susunan dia. Doa yang bawah tu 5 minit lah. Doa yang bawah ni, ini doa untuk dapat manfaat daripada ilmu. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika. Ya Allah, ilhamkan kami dengan ilmu yang dengannya kami faham kepada perintah dan larangan. Itu tujuan belajar. Warzuqna, dan rezekikan kami kefahaman. Na'rifu bihi, dengannya kami mengetahui kaifa nunajika, bagaimana kami meminta munajat kepada Engkau. Ini kepentingan ilmu. Kemudian minta faham Nabi, minta kekuatan ingatan para mursalin, kemudian minta ilham daripada malaikat. Allah Ta'ala sentiasa dekatkan kita dengan ilham malaikat. Kemudian yang tu, Allahumma ya Allah aghnina. Aghnina tu maksud kayakan kami bil ilmi, dengan ilmu. Ilmu kena banyak. Kemudian wazayyinna bil hilmi, dan perindahkan kami dengan kelembutan. Jadi tanda banyak ilmu, ada banyak kelembutan. Hilim ni apa? Hilim ni maksudnya waktu rasa nak marah sangat, dia boleh sabar. Ibu contoh paling besar Halim. Anak tu pecahkan pasu kesayangan dia kan. Geramnya, tapi dia boleh tahan. Kan ada salah dengan suami dia kan. Dia ada Hilim. Hilim tu nak marah sangat. Guru tu diuji dengan Hilim tadi. Masya-Allah. Ujian orang, saya dulu masa degree tu, kawan-kawan suruh mengajar. Penyakit itu waktu tu, geram dengan orang tak geram dengan orang tak faham, geram dengan orang tak pandai. Sampai mengajar ngetang-ngetang, tak faham sangat ni. Awal itu diuji. Allah Ta'ala memang uji orang yang mengajar tu. Kamu tak faham-faham? Kan? Dah banyak kali tak faham-faham. Itu memang ujian. Ujian Allah Ta'ala letak pada guru. Di situlah ukuran ada tak ilmu dia. Sebab ilmu ni bukan tentang kefahaman, semata-mata akal.
Ilmu tentang jiwa. Ilmu yang bermanfaat tu adalah ilmu yang bagi kesan pada jiwa. Kesiannya tengok dia tak tahu dan berlembut dengan dia sebab dia tak tahu. Kita memang nak dia jadi pandai macam kita, tapi kita bersabar sebagaimana kita dulu belajar bukan sehari, bukan setahun, bertahun-tahun baru nak faham. Takkan kita nak fahamkan dia dalam masa sehari? Kita lupa kenangan kita belajar yang pening-pening yang pening. Sampai ustaz pun pening dengan kita. Tiba-tiba kita jadi guru, kita tak sabar dengan peningnya murid. Tapi tu ujian. Dulu merasa lah juga kan, sampai orang tak nak belajar dengan kita. Tak payahlah dengan Husni ni, garang sangat. Kerut lagi ni. Waktu tu tak faham. Tutup buku di sini. Sampai tak macam tu, dia orang tak selesa. Dululah bila orang cakap lembutlah sikit kan. Bukan kau seorang je yang tahu. Dia cakap macam tu kan. Okey. Tapi lamalah nak ambil masa tu. Tapi itulah ujian ni. Lepas peringkat tu insya-Allah baik. Sebab tu ujian paling besar lah ujian kasih sayang. Kita tengok murid macam anak. Macam anak. Orang yang pernah berhijrah tahu susahnya nak berhijrah. Orang yang daripada buruk nak ke baik tahu susahnya nak jadi baik. Jadi bila dia tengok ada orang buruk nak jadi baik, sebenarnya kasih sayang. Saya faham ni. Dulu saya pun macam ni juga. Tapi perjalanan lah. Wa zayyinna, tapi kena minta pada Allah. Kalau tak ada, minta pada Allah. Wa zayyinna, dan hiasi kami dengan kelembutan. Wa akrimna bil taqwa, dan muliakan kami dengan ketakwaan. Wa jammilna bil afiyah, dan hiasi, cantikkan kami dengan afiyah. Afiyah ni manfaat. Manfaat. Afiyah ni kesejahteraan. Kita nak semua Allah Ta'ala bagi kepada kita tu ada afiyah, ada manfaat. Anak kita ada afiyah. Kalau ada anak, kita nak anak yang ada afiah, ada kesejahteraan, baik akhlak, berilmu, soleh. Kalau ada kereta, nak kereta yang afiah, yang tak menyusahkan, menyampaikan pada destinasi. Kalau nak rumah yang afiah, dalamnya ada kesejahteraan. Kalau siapa masuk dalam dia dapat kebaikan, keluar bawa kebaikan. Itu afiah. Jadi kena minta afiah. Itu namanya ilmu juga. Ya Arhamar Rahimin. Ini doa ni dibaca. Doa ni penting untuk guru dan untuk penuntut ilmu. Doa Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu ni, doa kalau dah belajar takut lupa. Dia doa ni katanya gambarannya kita belajar dapat sedebuk macam tu ilmu, kita simpan dia di sisi Allah. Dan Allah Ta'ala akan pulangkan semula ketika kita perlukan. Itu maksud doa itu. Allahumma inna nastaudi'uka. Ya Allah, kami nastaudi'uka, menyimpan, tinggalkan, cicip, tinggal kan. Kalau ada akaun Bank Islam tu, akaun wadi'ah tu simpanan lah. Nastaudi'uka tu, kami simpan. Ma qara'nahu, apa yang kami baca. Au naqra'uhu, yang akan kami baca. Fi hadzal majlis, dalam majlis ni. Wa ma qablahu, dan apa yang sebelumnya. Wa ma ba'dahu, dan apa selepasnya. Ni maksud sepanjang masa belajar lah ni. Fahfazhu, lindungilah ya Allah, hatta taruddahu, sehingga engkau kembalikan kepada kami, ilaina, waktu ihtiyajina, kami perlu, ilaihi, kepadanya, ya Arhamar Rahimin. Itu doa ni dihafal. Kalau lupa baca doa ni. Kalau tak nak lupa pun baca doa ni. Jadi doa ni dibaca di awal majlis dengan di hujung majlis. Kemudian dan doa, satu lagi doa yang ulama sarankan diajar pada anak-anak perenggan yang bawah tu. Allahumma ya maqalidul umuri kulliha. Ni doa orang benak. Astagfirullah. Maksudnya orang lambat faham. Dia baca doa ni. Kalau lambat faham, lambat nak faham, ataupun dah baca tak faham, baca doa ni. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadih. Wa ilaihi yarji'ul amru kullu, ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariba. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini doa mudah faham, cepat faham. Kemudian bawah tu Bismillahirrahmanirrahim tu mula tu Rabbi syrahli. Ni doa ni maklum doa belajar, tapi doa ni doa untuk guru juga. Doa untuk guru ketika dia nak sampaikan apa yang dia nak sampaikan tu dengan bahasa yang paling dekat dengan hati murid tu. Doa dia Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku. Ni guru baca. Kalau dia nak sampaikan urusan. Wahlul 'uqdatan. Rungkaikan uqdah tu ikatan, maksud kesusahan nak bercakap. Min lisani yafqahu qawli.
agar mereka faham kata-kataku. Jadi ini kalau orang nak bercakap, dia kena minta pada Allah. Sebab dia tak nak perkataan dia menggurui satu orang, satu. Dia tak nak perkataan dia orang tak faham, dua. Jadi sebelum dia bercakap, dia kena minta pada Allah. Wasaddid lisani, dan kuatkan lisanku. Wahdi qalbi, bukan lisanku saja ya Allah, hatiku juga. Orang yang hatinya lurus, lidahnya lurus. Orang yang hatinya ada hikmah, mulutnya ada hikmah. Waf'al kazalika, jangan tinggal tu, baca ini juga. Waf'al kazalika bi ahbabi abadan. Waf'al maksud lakukan juga ya Allah, kurniakan juga ya Allah, bi ahbabi, kepada kekasih-kasihku. Orang-orang yang aku suka, orang yang aku cintai, orang yang aku kasihi, abadan, selama-lamanya. Ini doa boleh baca sampai sini, atau dia habiskan saja di bawah tu. Tu doa minta guru ni kena ada bahasa yang, guru ke murid ke, kena ada bahasa yang bahasa eksklusif lah. Dia tak boleh bercakap macam orang jalanan. Dia ada identiti, tanda dia berilmu. Pemilihan perkataan. Murid pun begitu. Tapi murid susah lah, sebab dia baru belajar. Guru lah. Bahasa guru tu akan jadi bahasa murid. Jadi kalau guru salah pilih perkataan, murid akan mewarisi apa yang dia ada. Macam mana anak tu gambaran parent, murid pun gambaran dia juga. Gambaran guru. Sambil cakap-cakap selawat, tu mesti guru dia biasa buat macam tu kan. Kalau sambil cakap-cakap kutuk-kutuk orang, tu guru dia mungkin ada percikan guru tu lah. Wallahu alam, habislah kat situ. Habis bab doa tu satu kelas. Ni panjang lagi, ada 300 muka surat. Wallahu alam. Jadi kita tangguh dulu kat sini. Saya pun tak sempatlah nak baca soalan ni. Tak ada soalan kot. Naqifuna walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.